Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryantia Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menghoskan majlis persantapan di Raja sempena keberangkatan negara yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengucapkan selamat berangkat ke hadapan majlis yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menghoskan majlis persantapan diraja sempena keberangkatan negara Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman semalam mencerminkan hubungan erat yang berterusan antara kerabat diraja negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri bersama Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat ke Dewan Persantapan Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, selaku kerabat Diraja Pengiring, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabi'atul Adawiyah, binti Pengiran Haji Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador Lodge di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam.
berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tunku Temenggung Johor. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Walhamdulillahirabbil-alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berada di negara ini bagi keberangkatan negara selama 3 hari. Pada sebelah pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Amat Mulia Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim. Terdahulu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dari The Empire Brunei menuju ke lapangan terbang antarabangsa Brunei. Sekejap sangat kena balik. Sebelum berangkat dari The Empire Brunei, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku Menteri Pengiring serta pembesar-pembesar negara Brunei Darussalam. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke negara Brunei Darussalam mengeratkan lagi hubungan antara kerabat diraja kedua-dua negara. Majlis Sambutan Kenegaraan dan Majlis Persantapan Diraja
sempena keberangkatan negara itu tidak syak lagi menjadi bukti hubungan akrab lagi mesra antara kedua-dua pemimpin. Sorotan keberangkatan negara yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mengimbas kembali detik-detik bersejarah yang memperlihatkan keakraban dan eratnya hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Very beautiful location. Berkat lokal ni.
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Sejak sangat kena balik. Sempena Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE yang akan diadakan pada 29 Oktober ini. Pagi tadi diadakan Majlis Perasmian Pesta Konvo IBTE 2024. Majlis berlangsung di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara perisian Pesta Konvo, pameran kerjaya IBTE yang disertai oleh 17 buah syarikat dan 5 agensi kerajaan dengan menawarkan lebih 300 peluang pekerjaan. Sementara itu, acara Bazar Pelajar juga diadakan di IBTE Kampus Sultan Bolkiah, Seria, sempena Pesta Konvo IBTE 2024. Bazar dimeriahkan dengan penyertaan 70 vendor dan pelbagai permainan turut diadakan. 150 ahli pertubuhan warga emas negara Brunei Darussalam yang menyertai program membaca Al-Quran sekali datang satu muka surat diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Dianjurkan oleh pertubuhan tersebut, majlis berlangsung di sebuah restoran di Kampung Beribi. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Agama. Majlis diteruskan dengan doa kesyukuran Majlis Khatam Al-Quran 78 kali. Khatam sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2024. Peraduan membaca khutbah bagi belia-belia masjid di daerah Temburong diadakan sebagai usaha memupuk belia Islam bertakwa dan berwibawa. Dianjurkan oleh Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Retai, peraduan berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Peraduan dimenangi oleh Awang Muhammad Zulfakri bin Muhammad Azami mewakili Masjid RPN Kampung Retai. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Melahirkan supaya belia-belia itu aktif untuk mencukil bakat dan kebolehan para belia.
dan juga ia untuk melahirkan pelapis-pelapis yang akan dijadikan sebagai pembantu untuk imam ataupun bilal, yang mana belia yang Johan bagi daerah Temburong ini akan mewakili untuk peringkat negara. Kajian Tenaga Kerja KTK tahunan diadakan bertujuan untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri-ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, pendidikan dan penyediaan dasar tenaga kerja. Manakala, objektif kaji selidik ICT 2024 pula untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai akses dan penggunaan ICT serta kemahiran digital dalam kalangan isi rumah dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Ia digunakan untuk penyediaan dasar dan inisiatif berkaitan dengan pertumbuhan sektor ICT bagi mendukung perkembangan ekonomi negara. Sehubungan itu, Majlis Upacara angkat sumpah bagi 76 pegawai kajian yang dilantik oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS dan 76 pegawai kajian dari pihak AITI diadakan baru-baru ini. Majlis disaksikan oleh Awang Hairul Nizam bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Ketua Pengarah JPES, dan Awang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Hasil kedua-dua kajian tersebut akan memberikan gambaran corak dan isu-isu tenaga kerja termasuk trend pekerjaan yang terkini. Manakala, kajian selidik ICT 2024 akan membantu dalam memahami perubahan corak dan trend dalam penggunaan teknologi dan perkembangan ekonomi digital di negara ini. Pengumpulan data dari kajian ini akan dijadikan sebagai penanda aras yang penting bagi memantau kemajuan negara dalam merealisasikan matlamat di dalam Wawasan Brunei 2035 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Program pemantapan pedagogi guru agama meningkatkan kompetensi pengajaran guru dan kualiti pembelajaran pelajar yang dilaksanakan melalui 3 fasa utama berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam UBD. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Roslina binti Pihin Datu Indra Sugara, Datu Sri Laila Jasa Haji Johari, Pemangku Penolong Pengarah Jabatan Pengurusan Pendidik Kementerian Pendidikan. Program merupakan anjuran Unit Tenaga Pengajar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah, UBD dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Skim pengintegrasian sekolah agama ke sistem umum. Jadi di antara lain program ini adalah bagi membekalkan guru-guru agama ilmu tentang pedagogi pendidikan. Kami dikongsikan dengan pengetahuan pedagogi yang cukup terkini, cukup update. Kemudian juga sesama kami juga saling berkongsi, saling memberi dan menerima lah kaedah-kaedah dan strategi-strategi, idea-idea yang baru. Dapat meningkatkan cara pengajaran guru-guru di sekolah semua. Bukan saja dengan cara tradisional, cara kaedah baru ini pun bermacam-macam kaedah yang dapat kami terapkan. Sempena sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara, bengkel kesempurnaan sembahyang diterapkan kepada lebih 50 pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula kemarin di beberapa tempat yang ditetapkan. Antara yang dikongsikan semasa bengkel ialah tata cara berwuduk dan sembahyang ketika bermusafir di dalam pesawat. Ia diungkayahkan oleh bahagian kemajuan syiar Islam dengan kerjasama bahagian perancangan dan pembangunan sumber manusia, Jabatan Pentadbiran Kementerian Berkenaan dan Pusat Dakwah Islamiah serta syarikat penerbangan di Raja Brunei. 2 usahawan wanita tempatan mengharumkan nama negara apabila terpilih menerima Anugerah Usahawan Wanita ASEAN AWEN semasa Persidangan Usahawan Wanita ASEAN 2024 yang berlangsung di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao baru-baru ini.
Anugerah Awen bertujuan untuk menghargai usahawan wanita dalam negara-negara anggota ASEAN yang memberikan sumbangan besar kepada industri masing-masing di samping menyuntik semangat usahawan wanita. Dengan adanya anugerah ini, ianya sebagai penyuntik semangat dan pendorong untuk menjadi contoh dan idola kepada usahawan-usahawan wanita di Brunei ini. Untuk meyakinkan saya lebih gigih, lebih jangan pandang ke belakang lagi. Dengan adanya award ini, insya-Allah akan meningkatkan perniagaan. Semasa berada di Republik Rakyat Laos, delegasi negara juga berpeluang menyaksikan produk-produk wanita Laos yang berjaya dalam bidang perniagaan. Kebanyakan dari mereka itu sama ada tenunan ataupun komoditis seperti beras dan ternyata di situ terdapat wanita-wanita yang sangat berjaya. 106 pen darah berjaya diperoleh semasa kempen derma darah yang diadakan sempena sambutan Hari Guru ke-34. Kempen diadakan di bangunan baharu Kementerian Pendidikan. Kempen merupakan anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian beruniform dan perkhidmatan Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama bahagian tabung simpanan darah Pusat Penerimaan Darah. Objektif utama kenapa kempen derma darah ini dilaksanakan pertama adalah untuk memeriahkan sambutan Hari Guru ke-34 tahun 2024 dan yang kedua adalah bagi tanggungjawab sosial di bawah Kementerian Pendidikan untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan pemindahan darah ini dan yang ketiga adalah untuk menambah bekalan darah di pusat bekalan darah Hospital Ripas. Akibat memiliki barangan tegahan kastam, warga tempatan dikenakan denda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda. Abdul Mustaqim bin Muhammad Adi didapati memiliki 2 jenis vape, pot tanpa permit dan kebenaran sah. Kesalahan dilakukan pada 30 Disember 2023 di operasi sekatan jalan raya yang diketuai oleh pasukan polis di Raja Brunei. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman hari ini. Seorang warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Kartika Sari berumur 41 tahun, warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dan hukuman denda sebanyak RM800 sebagai gantian kepada hukuman sebat. Bagaimanapun, tertuduh gagal membayar jumlah gantian berkenaan dan menjadikan hukuman penjara kepada 6 bulan. Tertuduh ditangkap semasa operasi kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di Mukim Bengkalan Batu. Beberapa lokasi menjadi sasaran operasi penguatkuasa undang-undang di bawah operasi kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. Semasa operasi kabat yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Sengkurong, seorang warga negara asing ditahan. Individu berkenaan dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal dan tidak mengikut jawatan kerja yang tercatat di dalam pas kerja. Manakala operasi kabat di tapak projek pembinaan di Mukim Belait mendapati 2 warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen sah. Selain itu, seorang daripadanya disyaki bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi melakukan kesalahan iaitu bertanggungjawab mengambil individu tersebut bekerja tanpa pengetahuan majikan asal.